Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, juga para pelajar di studio. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada episod kali ini dalam Madrasah Al-Quran, Madrasah Hijrah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Semangat berpuasa hari ini? Dah makan ke belum? Sahurlah, jangan makan pula pagi ini. Muslimin muslimat sidang penonton dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan perbincangan dalam Madrasah Al-Quran kita ini dengan tajuk yang seterusnya di bulan Ramadan ini, perbanyakkanlah amalan sunnah. Ayat yang saya akan baca adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Kemudian Ustaz persilakan Luqman untuk membaca terjemahannya. Okey Ustaz. Bismillah. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberikan fidyah kalau kamu mengetahui. Terima kasih kepada Luqman. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang penonton dirahmati Allah sekalian, kita masih dalam bulan Ramadan dan kita akan sama-sama membincangkan tentang perkara yang berkaitan Ramadan juga, iaitu memperbanyakkan amalan sunnah. Yang amalan sunnah ini biasanya kita panggil sunat, di kalangan orang Melayu sunat, tetapi yang lebih baiknya disebut sebagai sunnah. Nama lainnya adalah mandub, mustahab. Cuba mandub, mustahab. Dan ayat ni kita baca ini ialah tatawwu'. Tatawwu' iaitu perkara-perkara sunat. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang permasalahan ataupun tajuk kita ini, Ustaz persilakan kalau ada soalan yang masih berkaitan dengan sekitar Ramadan dan puasa kita ini. Persilakan Ustaz. Bila kita menyebut amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seperti haji, solat dan sebagainya, dia ada syarat-syarat wajib bagi ibadah-ibadah ini. Jadi soalan saya Ustaz berkenaan dengan ibadah puasa ni, adakah puasa mempunyai syarat wajibnya tersendiri, dan apakah syarat-syarat wajib bagi ibadah puasa itu sendiri Ustaz? Terima kasih kepada Syahrul, nampak bersemangat itu. Sekali baru kita pergi ke awal puasa, Alhamdulillah. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, syarat wajib bagi berpuasa ataupun puasa Ramadan ini ada 3. Yang pertama sekali, mestilah dia itu Islam. Maknanya tak akan jadi wajib kepada orang
bukan Islam. Dan memang orang Islam tidak akan berpuasa dalam bentuk kita puasa ini, kecuali puasa barangkali dalam bentuk yang mereka puasa, itu cerita lain lah. Kemudian yang kedua ialah aqil baligh, sampai umur baligh, dan dia tidak termasuk dalam golongan yang tidak berakal, iaitu gila misalnya, ataupun tak cukup sihat. Nah, tubuhnya sihat, akalnya kurang, dan seumpamanya itu yang kedua. Dan yang ketiga, tidak ada keuzuran yang menghalang daripada dia berpuasa. Misalnya dia musafir, ataupun dalam keadaan dia sakit, yang sehingga menghalang dia berpuasa tersebut. Jadi itu 3 perkara asas di dalam syarat wajib berpuasa. Kita semua cukup syarat tak? Cukup. Jadi insya-Allah kita semua kena berpuasa. Tidak ada ruang untuk kita tidak puasa. Baik, muslimin muslimat sidang jemaah penonton yang dirahmati Allah sekalian. Minta maaf lah Ustaz, duk rasa macam di masjid pula ya tak? Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila kita berperbincangkan tentang masalah berpuasa yang seperti itu, maka barangkali ada persoalan-persoalan yang berkaitan sedikit tentang masalah berpuasa ini. Kalau sesiapa ada soalan, dipersilakan. Saya Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana kalau tibanya dalam bulan Ramadan, dalam keadaan seseorang itu belum sempat menggantikan atau mengqadakan puasa yang terlepas sebelumnya, dan apa yang harus dilakukannya Ustaz? Okey, terima kasih kepada Khairani. Soalan yang bagus. Biasanya kes ini berlaku di dalam keadaan seseorang tertinggal puasa. Sebagai contoh, semasa dia aqil baligh itu dia masih umurnya kecil lagi, 9 tahun. Jadi masa tu dia tengah duk lari situ sini lagi. Jadi dalam keadaan seperti itu, apa dia nak buat? Dia belajar sembahyang misalnya umur 15. Dalam keadaan yang sempurna umur 15. Itu pun tak sempurna lagi sebenarnya tak? Dalam suasana sekarang ini. Tetapi dalam beberapa tahun itu apa nak buat? Maka dia kena mengqadhakan puasa tersebut. Baik, sekiranya dia nak qadha puasa tersebut, maka dalam keadaan dia tak terperasan, misalnya umur 21 barulah dia faham, oh kena qadha sebenarnya puasa dia tinggal. Apa dia kena buat? Maka para ulama Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahawa puasa yang dia telah terlangkau tahun, dia tertinggal tahun ni, tahun depan tak qadha lagi. Kemudian terlangkau lagi, setiap tahun tu kena bayar fidyah 1 cupak. Fidyah 1 cupak. Macam mana dengan puasanya, kena qadha ke tidak? Kena. Bukan dah kita tukar fidyah sahajalah, kita tinggal puasa dan tukar fidyah. Tidak, dia tetap kena qadha 1 hari itu. Tetapi oleh kerana terlajak tahun tadi, kena bayar fidyah 1 cupak mengikut qadar tahun yang dia tinggal. Kedua-dua sekali lah Ustaz. Ya, kedua-duanya. Maksudnya kalau 1 hari 1 cupak, kalau 3 hari 4 hari, begitulah seterusnya. Ini semua dah pandai matematik ya tak? Mesti boleh kira. Boleh? Jadi itu perkara yang berkaitan dengan, ya silakan. 1 cupak tu Ustaz, adakah cupak tu dimasukkan dengan cupak beras ataupun cupak gandum? Apa yang dimasukkan dengan cupak tu? Dia dikira makanan ruji tempatan. Misalnya kalau di sini sebagai beras, 1 cupak beras. Cuma Ustaz tidak berapa maklum berapa gram sebenarnya, atau kena rujuk kepada pengiraan yang sebenar lah. Istilah itu masih digunakan cupak yang dalam kitab-kitab turas, kitab fiqh. Jadi itulah yang perbincangan kita secara umumnya tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa ini. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada tajuk kita pada kali ini, itu amalan